Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Pak boleh baca? Baca, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Lik. Semua perempuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baca Al-Fatihah dulu. Baca Fatihah dulu. Kita mulakan Fatihah, lepas tu baca ni. Fatihah semua, kalau Al-Fatihah dalam hati and then baca doa pun tak apa. It's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah, terima kasih. So kita mulakan. Kita nak buat yang buku tu. Buku tu sebenarnya soalan dia tak susah sangat. Tapi itu ada tapi saya suka sebab itu actually soalan SPM tau. Basically soalan SPM tahun-tahun tantah korang baru lahir kot. Tapi itu adalah soalan SPM. So saya dah tengok soalan dia. So basically it's nice. So saya punya style pula, saya tak nak terus mendaki. Macam shooting tak apa. Masalah shooting I'm so sorry tau. Kita ikut majority. Saya rasa tahun lepas it's not you, it's me. Tahun lepas saya rasa macam bab-bab belakang, 10 bab belakang tu, daripada 10 sampai 15 tu kan, saya rasa masa tu korang mood dah down. So basically form 4 tu tak berapa kuat. So saya rasa it's better lah kalau saya ajar balik lagi sekali. Okay, so nak ingat lagi sekali. So ini Adam ni, kelas mana ni? Okay, alright. So hari ni kita nak belajar mengenai tajuk respirasi. Okay, betul lah ni. Adam H19. Okay, dalam tajuk respirasi. Okay, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Korang ingat lagi tak tajuk respirasi? Jimmy mana ha? Dia dah pergi bercuti Tak tahu cikgu. Ingat sikit tahu. Oh tak apa. Tak apa. Saya rasa macam saya tak nak stres-stres. Saya kesian budak yang baik. Maksud saya yang memang macam mana, bukannya korang tak okey. Maksud saya ramai yang okey, sikit je yang tak okey. Tapi yang okey tu asyik nak kena cover kawan awak je. Kesianlah awak kan. So macam tak bolehlah macam ni kan. Alright. Okay, so kita nak masuk tajuk respirasi. Okay, bestnya satu pasal PDPR ni, zaman COVID ni, sebenarnya saya cikgu, kita orang ada banyak buat meeting tau. And the best part is, hari tu saya ada meeting macam taklimat kita nak cakap macam mana, kursus ke. Dan untuk satu hari, kita nak cerita, saya dapat pasal yang ini. Yang ini, respirasi ni, okay. Yang the weird part is, saya dah jumpa 2 orang cikgu nama Mariana. Seorang yang saya kata daripada Sains Macang. Satu lagi Mariana adalah cikgu Semasho, which is surprisingly, cikgu Mariana yang dekat Semasho tu actually adalah cikgu pada adik bungsu saya. Saya ingat masa tu adik saya, saya cakap dengan adik saya sebab dia dalam kelas tu yang paling teruk biologi. Saya kata jangan mengaku kakak cikgu Bayu. Lepas tu saya tunjuk gambar tu dan adik saya ingat, oh ni cikgu Bayu dia kan. Alright, so basically cikgu dia tu, cikgu Mariana siapa tau, cikgu Mariana Semasho tu, dia adalah antara pengkubal yang buat di SKP tau, syllabus. So dia ada bagi tahu yang ini. Okay, yang ni pun sebenarnya saya macam confuse sikit, tapi saya macam ikut saya macam mana nak cakap, dalam DSKP dengan dalam buku teks, tajuk yang ni saya minta maaf sangat tau. Korang adalah first batch tau buku teks. Kita pun ada silap sikit, ingat tak yang shooting boleh cari tu. Okay, now awak tengok kat sini. Okay, respirasi ni sebenarnya tak apa ada hikmahnya kenapa awak adalah insan terpilih menjadi syllabus
Yang first ni kan. Okay, right. So kita tengok sini, kita nak cerita pasal respirasi sel. Bila kita cerita pasal respirasi sel ni adalah proses yang menghasilkan tenaga. So dalam menghasilkan tenaga, bahan mentah paling utama adalah glukosa. Okay, so kita tengok dekat sini, okay, glukosa ni boleh dioksidakan dua cara. Satu adalah menggunakan oksigen, satu lagi sama ada oksigen tu tak ada ataupun oksigen itu adalah rendah. Okay, now ikut saya, respirasi ni sebenarnya ada dua jenis je. Okay, satu respirasi aerob. Aerob stand for with oxygen. Kalau in biology, anaerob we consider without. So this one, without oxygen. So respiration ni kita boleh bahagikan kepada dua. Okay, respirasi sel ni adalah pengoksidaan glukosa. So persamaannya dua-dua melibatkan glukosa. Okay, ini pun juga melibatkan glukosa. Tetapi kalau aerob, glukosa itu dioksida dengan oksigen. Tetapi anaerob, glukosa ni dioksidakan dengan oksigen terhad atau tanpa. So fermentasi, awak kalau ada nota ke apa, awak slashkan dia. So respirasi sebenarnya tricky kan. Respirasi sebenarnya dipecahkan kepada dua saja. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob ataupun fermentasi slash. Okay, so fermentasi slash respirasi anaerob. Okay, masa tu pun saya dengar dia kata cikgu tu pun Fraz sebenarnya dia tak sangka bila penulis buku teks, dia pecahkan jadi dua. So basically sebenarnya dia adalah benda yang sama. Saya ada rasa saya takut kan. Sebabnya saya fikir respirasi anaerob ni tanpa oksigen kot. Kalau fermentasi ni adalah melibatkan oksigen yang terhad sedikit. Tapi masa kita orang buat meeting tu sebenarnya dia kata respiration can be divided into two. Okay, the first one is respiration ni adalah respirasi aerob, satu lagi anaerob. Anaerob slash menjadi fermentasi. Itu je. Now, so persamaan antara dua-dua ni ia menghasilkan tenaga. Okay, now kalaulah antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob, mana satukah yang menghasilkan banyak tenaga? Mana satukah yang menghasilkan banyak tenaga? Ini adalah persamaannya dua-dua melibatkan glukosa. Ini juga adalah glukosa. Tetapi yang ini with oxygen. This one without oxygen. So awak rasa antara respirasi aerob dengan anaerob, mana satukah yang mendapat banyak tenaga, menghasilkan banyak tenaga? Aerob. Aerob. Ada yang jawab ke? Alright. Okay, so yang ini tenaga adalah banyak. Sini tenaga adalah sedikit. Now dalam fermentasi ni barulah kita pecahkan kepada dua. Satu fermentasi alkohol yang menghasilkan alkohol. Satu lagi adalah fermentasi asid laktik. So kita tengok kat sini, kenapa respirasi aerob ni dia boleh menghasilkan banyak tenaga? Kerana respirasi aerob ini awak tengok ia melibatkan proses glikolisis. Glikolisis. Okay, saya ambil yang ni. So tengok glukosa dalam proses respirasi aerob dia akan mula glukosa ni akan mengalami glikolisis membentuk piruvat. Okey. Untuk tingkatan 5 kita just kenalkan perkataan glikolisis saja. Tapi nanti masuk matrix, awak masuk U, awak akan belajar lebih detail proses glikolisis. Saya pun rasa nak muntah, dia cerita macam kimia sikit tau. So lepas tu piruvat ni akan dioksida, barulah menghasilkan tenaga karbon dioksida dan juga air. So kesimpulannya, kalau respirasi aerob ni dia berlaku dua tempat. Satu adalah sitoplasma dan juga mitokondria. Okey. So kalau daripada sini awak tengok, disebabkan dia mengalami glikolisis dan pengoksidaan piruvat, ini menyebabkan lebih banyak ATP terhasil. So ATP yang terhasil adalah 2898 kilojoule ataupun kalau kita pakai kuantiti ATP, if I'm not mistaken, adalah 36 ATP. Alamak, ni saya lupa lah antara 36 hingga 34. Saya tak tahu buku teks sekarang pakai
pakai kilojoule, tapi kalau lama dulu kita pakai ATP. Okay. Now, untuk eksperimen yang ni saya skip tapi saya akan bincangkan sebab ni saya tanya macam mana cikgu. Cikgu lain nak buat amali. Dia kata amali tu cuba biasakan dengan budak format dia. So basically saya baru jumpa 2 format amali and then nanti kita akan bincang macam mana nak buat amali tu. Amali tu jangan risau tau. Amali, masa korang buat amali, korang sebenarnya korang buat nak dapatkan data je. Data eksperimen. Okay? Yang lain tu, actually korang kena cari pemboleh ubah, macam mana buat hipotesis, lepas tu apakah itu inference, apakah itu pemerhatian. So kalau tanya cikgu-cikgu lain yang hari kita orang buat meeting, dia kata cuba cari set soalan dan cikgu Mariana tu sangatlah baik. Dia bagi kita orang Google Drive yang banyak koleksi soalan kat situ. So basically saya tak sempat nak explore, tapi saya akan bagi awak nanti. So saya rasa saya style yang saya ni jenis yang cepat ada anxiety. So basically saya akan buat satu-satu, step-step. So maksudnya saya settlekan soalan struktur, habiskan satu set and then baru kita buat soalan amali. Okay. Alright, nanti kita buat satu-satu tau. Saya takutlah, bukan awak, saya. Okay. Now, fermentasi ni tadi, kenapa fermentasi kita kelaskan sebagai respirasi anaerob? Kenapa fermentasi kita pecahkan sebagai respirasi anaerob? Sebab dia guna oksigen sikit. Dia menggunakan oksigen sikit ataupun tanpa oksigen. So fermentasi ni kalau saya nak ingat, disebabkan oksigen ni macam duit tau. Kalau untuk saya di barat kan. Kalau lah korang ada duit, korang boleh beli banyak benda. Tapi kalau korang tak ada duit, korang bergantung pada belas ihsan orang. So fermentasi ni adalah respirasi aerob. Maksudnya glukosa tetap dioksida menjadi tenaga. Glukosa ni akan ditukar menjadi tenaga. Tetapi dia tak ada duit, dia tak ada oksigen. Jadi dia tak boleh demand lah. So tenaga yang dihasilkan melalui proses fermentasi ni biasanya adalah sedikit. Tapi kalaulah respirasi itu menggunakan oksigen macam duit, so dia boleh demand lebih. So tenaga yang dihasilkan tu adalah lebih banyak. So fermentasi ni kita boleh pecahkan kepada 2. Satu adalah fermentasi alkohol, satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Kalaulah otot kat kaki tu, dia menjalani mana satu? Fermentasi alkohol ke atau fermentasi asid laktik? Asid laktik. Yes, asid laktik. Okay. Yang ini selalu budak confuse tau. Yang mana satu menghasilkan karbon dioksida. Okay. Kalaulah ikut saya, yang ni ada budak SBP dia ajar saya guna mnemonik tau. Tapi saya dah lupa. Glukosa, asid laktik, tenaga kan? Awak ingat kalau fermentasi asid laktik dia adalah GAT, GAT. Glukosa, asid laktik, tenaga. Kalau fermentasi alkohol, GE, apa nak ingat ni? Okay, so so awak suka hatilah. Kalau saya ingat satu ni je lah, GAT. Okay, so maksudnya yang mana satu menghasilkan karbon dioksida, fermentasi alkohol. Senang kata kalau fermentasi asid laktik, ia tidak menghasilkan karbon dioksida. Okay, so biasanya dalam tajuk ni awak confuse N, dia punya hasil, produk. Okay, now kalau fermentasi alkohol, yang awak belajar dalam buku teks awak, dia berlaku pada 2 organisme. Satu adalah yeast, satu lagi adalah padi. Now, dalam yeast ni ada enzim zimase. So enzim zimase ni boleh mempercepatkan tindak balas. So enzim zimase ni boleh mempercepatkan glukosa dioksida menjadi etanol. Kalaulah dekat padi, tak semua pokok boleh menjalani respirasi aerob, anaerob ataupun fermentasi alkohol. Katakanlah kalau pokok rambutan dia banjir, okay, dia menjalani respirasi aerob untuk certain tumbuhan. Kalau etanol itu terlampau banyak, dia menyebabkan toksik kepada tumbuhan tu. Tetapi untuk padi ada satu enzim namanya alcohol dehydrogenase. So alcohol dehydrogenase ni boleh menguraikan etanol kepada karbon dioksida. So kesimpulannya, mana-mana tumbuhan yang ada enzim alcohol dehydrogenase, dia boleh tukar etanol kepada karbon dioksida. Tetapi kalau tumbuhan-tumbuhan tu tak ada alkohol dehydrogenase, dia akan menyebabkan tumbuhan tu boleh mati. Soalan saya,
Kenapa pokok rambutan boleh mati kalau kita kalau dia mengalami banjir? Macam mana dia boleh mati? Why? Macam mana dia boleh mati? Okey, kalaulah saya kata kalau dia banjir, tumbuhan tu akan menjalani respirasi aerob. So apakah hasil respirasi aerob? Kalau banjir, tumbuhan tu akan menjalani fermentasi alkohol. Okey, banjir dia akan menjalani fermentasi alkohol. Hasil fermentasi alkohol adalah etanol. So apa kesan etanol tu kepada tumbuhan tu? Mabuk? Pokok tu jadi mabuk ke? Tengok ayat. Kalau etanol tu terlampau banyak, etanol tu menjadi toksik untuk pokok tu. So senang kata, kalau tumbuhan itu tak ada alkohol dihidrogenis, enzim alkohol dihidrogenis, pokok tu akan mati disebabkan kandungan etanol yang terlalu tinggi. Kandungan etanol yang terlalu tinggi adalah toksik. Tetapi kalau padi, dia boleh hidup dekat kawasan yang banyak air, bertakung air adalah disebabkan padi ada alkohol dihidrogenis. Kalau soalan tanya, kenapa padi tu tak mati adalah disebabkan dalam padi ada alkohol dihidrogenis. Alkohol dihidrogenis ni yang dapat mengurai etanol kepada gas karbon dioksida. Okay, Nam, kita ambil kat sini tau, fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ni baru tau. Satu berlaku dekat lactobacillus. Now, lactobacillus ni awak tahu tak air bliss yang korang minum tu? Air bliss, air yogurt air bliss, lagi air Vitagen, air Yakult, tu semua adalah dalam air tu sebenarnya ada bakteria. Bakteria kultur kita panggil, culture bakteria. So bakteria tu adalah bakteria baik. So bakteria tu macam lactobacillus ni, dia menjalani fermentasi susu. So dalam air yogurt, cantik yogurt saya. Dalam yogurt ni, bayangkan dalam yogurt ni ada lactobacillus dan juga gula. Dia ada karbohidrat. Gula lah situ sini kan. Atau laktosa. Gula tu nama laktosa. Lactobacillus dan juga laktosa. So laktosa ni akan diurai oleh lactobacillus menghasilkan asid laktik. Sebab tu awak minum air yogurt rasa masam. Sebab itu adalah hasil fermentasi asid laktik oleh lactobacillus. So kesimpulannya sebenarnya korang pernah minum bakteria. So bakteria yang korang minum macam air Vitagen, macam air Yakult, macam air Bliss, itu semua adalah sebenarnya dalam tu ada bakteria. So bakteria tu menjalani fermentasi asid laktik ni, itu yang menghasilkan asid laktik. So korang pernah minum asid laktik lah. So asid laktik tu rasanya adalah masam. Okay, sebab tu kalaulah air Yakult tu kan atau air Bliss, kalaulah korang dah minum, kan korang buka, korang biarkan dia dekat dalam suhu biasa, suhu bilik, korang tahu dia akan basi. Tapi sebenarnya kenapa dia boleh basi? Disebabkan lactobacillus ni dalam suhu yang sesuai, dia akan menjalani fermentasi asid laktik. So dia akan menghasilkan lebih banyak asid laktik, membuatkan air tu jadi lebih masam. Dan akhirnya bila dia hasilkan banyak sangat asid laktik dan juga sebab lactobacillus tu benda hidup kan, so dia akan menghasilkan bahan kumuh dia juga. So dia akan jadikan makanan tu cepat basi. Sebab tu kalau air Bliss kan, air Yakult ke apa-apa tu, kalau korang dah lepas minum, korang kena simpan dia dalam peti sejuk. Kenapa? Sebab awak nak cuba menghentikan tindak balas bakteria lactobacillus. Okay. So kalau orang tanya, pernah tak minum bakteria? Pernah. Yang korang minum tu Vitagen tu sebenarnya adalah bakteria, tetapi adalah bakteria yang baik. Nah, fermentasi asid laktik dekat sel otot ini adalah berlaku pada bila? Apakah contoh? Apakah aktiviti yang menyebabkan korang boleh menjalani fermentasi asid laktik? Aktiviti yang macam mana yang menyebabkan otot kaki tu menjalani fermentasi asid laktik? Lari. Lari ataupun aktiviti cergas. So senang kata dalam aktiviti cergas, otot awak ni nak tenaga.
Tapi oksigen tu tak sampai-sampai lagi kat otot kaki. So oleh itu otot kat kaki awak tu dia akan menghasil glukosa yang ada kat otot tu, sel-sel otot tu, dia akan terus dioksida menjadi tenaga. Tetapi senang kata apabila glukosa tu dioksida menjadi tenaga, awak ingat oksigen macam duit kan? Bila korang pakai dulu, okay? So kita panggil dia sebagai hutang oksigen. So hutang oksigen adalah keadaan apabila otot tu kekurangan oksigen dan otot itu terpaksa melakukan fermentasi asid laktik. So hutang oksigen, kesimpulannya saya tulis kat sini. Hutang oksigen adalah keadaan apabila tak ada. Hutang oksigen adalah keadaan apabila otot itu mengoksida glukosa menjadi tenaga tanpa oksigen. So saya tulis contoh sikit hutang oksigen ni sebenarnya adalah keadaan apabila glukosa terus dioksida menjadi asid laktik dan juga tenaga. So bila asid laktik ini terlampau banyak, ini kita panggil dia sebagai hutang oksigen. So apakah maksud hutang oksigen? Maksud hutang oksigen ada 3. Pertama, apabila keadaan otot itu kekurangan oksigen. Kedua, apabila glukosa itu dioksida menjadi tenaga. Ketiga, apabila lactic acid itu terlampau banyak. So, bila lactic acid ini terlampau banyak, keadaan ini kita panggil hutang oksigen. Hutang oksigen ni perlu dibayar ke tak? Perlu. Hutang wajib bayar tak? Wajib. So macam mana kita nak bayar lactic acid ni bila korang dah lari laju, lepas tu korang tercungak-cungak ataupun PBSM kan kat tepi tu, macam kata syuting, jangan balik, bangun, jalan. Korang pernah nampak tak kalau orang dah lari yang sprinter sampai hujung tu, PBSM suruh apa? Tak ada pun PBSM suruh dia baring kan, dia suruh jalan atau dia urut-urut kaki. So kenapa tu, bila korang lari je speed, bila sampai ke hujung, otot kaki awak banyak lactic acid tau. Lactic acid ni dia akan menyebabkan otot tu jadi lesu. So macam mana kita nak buang asid laktik tu? Dengan cara korang tarik nafas. So bila lactic acid ni, bila tarik nafas, oksigen masuk. Bila oksigen masuk, lactic acid ni akan ditukar menjadi karbon dioksida plus ada sedikit tenaga. Okay, so boleh faham tak? So kesimpulannya, hutang oksigen adalah keadaan apabila otot tu banyak asid laktik. Macam mana otot tu banyak asid laktik? Disebabkan glukosa tu dioksida menjadi tenaga tanpa oksigen. Okay. Nah, macam mana awak tahu otot awak telah otot awak tu mempunyai banyak lactic acid? Apakah satu indikator paling senang awak nak tahu otot awak ni banyak asid laktik? Macam mana kita tahu otot kaki kita ada banyak lactic acid? Lesu. Yes, otot jadi lesu. Okay. So sebab tu kita kena tarik nafas. Tapi ada budak tanya cikgu. Habis tu kenapa kalau kita orang dah lari kan, besok kaki saya besok nak turun tangga pun sakit. Okay, yang itu pula adalah disebabkan muscle tore. Maksudnya muscle awak bila awak lari, sebab tu korang kena stretching. Korang bagi muscle tu lembut sikit. Bila korang tak pernah buat aktiviti cergas and suddenly korang buat aktiviti cergas, kan besoknya awak rasa ya Allah nak turun sakitnya kaki, petis tu sakit, peha tu sakit kan. Itu adalah disebabkan dekat masa-masa awak sebenarnya dia ada yang bengkak dan koyak sikit. Bengkak sebab dah lama tak buat kerja. So bila awak nak turun dia sakit. So itu adalah orang kata muscle sore tu, kita panggil sore. So tu adalah disebabkan masa lawak tu ada yang sikit koyak sikit ataupun dia bengkak sikit. Okay, sebab tu bila awak dapat lari, kalau awak tengok PBSM, diorang letak apa? Diorang letak minyak panas ke diorang letak ais? PBSM! Letak apa? Ais. Yes, letak ais. Sebab bila lah untuk orang yang jarang berlari, masa lawak, bila lepas awak tu berlari, masa lawak tu macam tegang. So tegang tu adalah sebabkan muscle tu sore, sama ada dia bengkak ataupun ada koyak-koyak sikit. So sebab tu awak kena tuang dengan ais nak kurangkan bengkak. So basically kalau apa-apa bengkak, korang tak ada nak urut dulu. Apa-apa adalah awak tuang dengan ais. Okay, so biasanya budak PBSM ni terror lah benda ni. Okay, so tengok kat sini kan. Apakah persamaan atau perbezaan
persamaan antara respirasi aerob ataupun fermentasi ni tadi saya kata saya slashkan dengan apa? Respirasi. Yes, respirasi anaerob. Respirasi saya sekarang saya minta maaf tau. Saya rasa macam salah eja ni. And A dengan E terbalik. oh, okay. Kasih. So, respirasi and aerob. Okay. So, fermentasi / respirasi anaerob. Ni nampak anaerob. Ni nampaklah logik dia. Ingat, N dekat depan dalam biology stand for without atau less oxygen. Macam faktor biotik, abiotik. Biotik adalah komponen hidup. Kalau abiotik adalah komponen bukan hidup. Macam sexual, asexual. Kalau sexual adalah melibatkan gamet. Kalau asexual adalah tidak melibatkan gamet. So sama juga dalam respirasi. We have two type of respirations. Ini adalah respirasi sel. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob ataupun nama lain kita kenal dia sebagai fermentasi. Okay, now ini adalah perbezaannya, you guys boleh tengok. So barulah kita nak tengok latihan. Lama nak masuk latihan. Bulan 1 Bismillahirrahmanirrahim. Dan. Sorry tau, saya pun sebenarnya zaman PDPR ni, awak kena maafkan cikgu awak banyak tau. Sebenarnya awak kena belajar maafkan cikgu awak sebab masa kita orang jadi cikgu, sebenarnya kita orang tak pernah terfikir yang kita orang akan belajar online. So basically kami punya kami tidak pernah diajar untuk macam mana mengajar dekat zaman online. So basically sometimes saya tahu awak rasa struggle. Macam mana cikgu ni guna cara lain, yang itu guna cara lain, banyak sangat cara. Sebab macam tahun lepas saya dengar ada cikgu, ada budak-budak dia meluahkan perasaan kan, saya minta dia punya ni. Dia kata sangat pening yang dulu, dia kata sebab satu kadang ada cikgu tu nak WhatsApp, satu tu nak Telegram. Tu ada cikgu tu pula, dia buat pula Zoom. Saya dulu pakai Zoom tau. Lepas tu ada juga pakai GM something macam tu. So basically masa tu saya nak cuba jaya tau. Masa tu saya tak pandai sangat pakai, saya tak pandai pakai GM, saya pakai Zoom. Kenapa Zoom? Sebab saya dengar-dengar masa tu dia paling hebat, Zoom tu sebab dia tak lag. Dan satu lagi sebenarnya nak conteng mudah. Tapi masalah dengan Zoom, korang kena bayar. Kalau saya tak bayar, kalau saya tak bayar, setiap kali 40 minit dia akan disconnected, so kena masuk lagi sekali. Itu adalah downfall of Zoom. Lepas tu masuk tahun kedua kan, yang awal tahun tu, saya fikir saya dah boleh terima hakikat memang kita belajar online. So kita dah ada account yang MOE bagi. So saya belajarlah pakai GM. Okay, maksudnya mula-mula faham tak? Saya rasa awak boleh faham kot perasaan saya mana-mana cikgu. Mula-mula kita macam tak nak terima pun PDPR ni kan. Kita fikir cepatlah dia habis semua macam tu kan. So kita tengok dah masuk tahun kedua, still jadi macam ni. So either way kita cari jalan. And then lepas tu saya pun guna banyak cara. Lepas tu either way saya rasa cara old school tu bagus. Lepas tu saya tengok sekolah lain, saya cuba jaya. End up saya rasa kalau korang kena ada buku lah. Kalau kelas KIK ni pun untuk saya sometimes susah kot bagi awak pening. Macam mana pening? Maksud saya macam mana? Maybe certain sekolah tu dia boleh buat macam ni. Ada certain sekolah tak boleh. So saya rasa kalau ada buku, korang boleh tulis and then terus snap. So saya tak cakap kalau katakanlah kita tak guna kelas KIK, kita tak boleh belajar kan. So saya rasa kita guna old school balik lah. So nanti korang dah buat latihan, korang snap. Okay, so kita tengok sini Tengok latihan dia tau. Respirasi, tengok ni rangsangan dia tau. Respirasi. Saya nak cuba cari jalan. Awak kena kalau awak rasa cara saya tidak berkesan, awak janganlah takut cikgu marah. InsyaAllah saya tak marah dengan cara yang betul lah awak bagi tahu saya. Okay, saya cuba tak nak ngamuk lah sebab kalau saya marah nanti lepas tu korang semua tak nak cakap kan. Awak kena fikir satu tau, yang nak SPM awak bukan saya. Dan sebenarnya dalam keadaan begini sebenarnya the most important person is awak, bukan saya. Sebab saya ni kalau main bola, kalau tepi bola saya coach. Awak yang main kat padang, awak yang kena score. Saya jerit lah macam mana sekalipun, saya berguling-guling tepi jalan, saya tak boleh lah masuk dalam padang pergi score kan.
nak gol, nak sepak bola. So sama juga macam kes macam ni. So maksudnya sekarang your opinion is very important sebab korang yang kena berjuang, korang yang nak kena sepak gol ke, masukkan penalty ke whatsoever. So jangan rasa takut, jangan rasa macam awak letak cikgu tu yang jadi dia punya star tau, main character. Actually in this matter, untuk ni SPM, main character is you, it's not me. Yang dapat A ke, yang dapat result bagus is you, it's not me. So if anything yang saya boleh tolong untuk membantu awak, InsyaAllah saya boleh cuba. Okay, right? So basically anything just bagi tahu saya. Kalau awak rasa cara saya slow pun tak apa, cakap. Okay, jangan cakap lepas SPM. Saya rasa kalau korang cakap lepas SPM boleh, lepas SPM. Tapi kalau korang cakap lepas SPM, dia macam refleksi, dia tak membantu kan. So basically korang kena bagi tahu awal lah. Alright. Tapi saya tahu kelas depan ni memang begini, bukan awak je. Tahun lepas kelas syuting pun sama, kelas syuting pun sama begini. Okay. Alright. Dia orang banyak makan dalam. Maksud saya kelas depan ni banyak fikir too deep kot. Dia makan dalam, dia orang semua simpan sendiri. Jadi kalau korang simpan sendiri pun maybe korang punya niat tak nak sakitkan hati cikgu kot. Things like that, saya fikir begitu. Alright, tapi bagi saya, tak salah pun korang minta tolong, just bagi tahu. Bagi saya, jangan kisah sangat reaction of the teacher. As long as you have done your part, that's enough. Apa cikgu punya reaction tu, that's the thing that you can't control. As long as awak dah bagi tahu, thing macam tu. Tapi awak muda lagi, 17 years old kan. So basically korang sana saya nak cakap maybe korang masih lagi belajar. Ada satu lagi, bukan salah awak, budaya kita, budaya. Kalaulah saya perasan, kalau budaya kita orang Asian, budaya kita, kalau macam budak muda, you guys 17 years old, macam korang tak layak memberi pendapat, macam korang mentah sangat. Sebab macam kita ada peribahasa yang peribahasa tu lah. Siapa makan garam, macam mana? Saya lebih makan garam. Macam tu kot. Saya terlebih makan garam. Maksudnya kena hormat pendapat orang tua sebab orang tua tu lebih lagi banyak makan garam. Tapi sebenarnya bagi saya benda tu dah tak relevan. Bagi saya kalau orang nak tegur, tak kisahlah dia muda ke tua. Kalau pendapat awak betul, pendapat awak bernas, kita terima. So something yang kita kena ubah is starting from you. Daripada awak tau, daripada awak. Nanti kalau awak dah kerja and everything, layan semua orang, tak kisahlah dia muda ke dia tua. Kalau pendapat dia bernas, awak terima. Bukan buat cara kalau aku tua, aku betul. So sometimes lepas tu orang muda kena hormat orang tua. Bagi saya, kita nak hormat kena all lapisan. Dan satu lagi, jangan awak fikir kalau awak bagi tahu apa awak rasa, awak macam kurang ajar. Tak ada. So kalau awak rasa, cikgu apa kata kita buat macam ni, jangan rasa apa-apa, just bagi suggestion. Okay? Alright, jangan risau memberi pendapat. Tapi bagi saya faham kot, maybe kita orang Asia is something like that. Tapi sebenarnya kita punya education yang baru KXSM ni sebenarnya kita bukan nak lahirkan ramai orang yang jadi followers. Do you understand? Kita nak lahirkan ramai orang yang boleh jadi leader, yang boleh memberi pendapat, yang berani memberi pendapat. Bukan kita nak jadikan ramai orang pak turut. So basically korang kena berani cari courage tu, carilah keberanian tu. Benda tu bukannya mudah tapi it's going somewhere. Sebab tu silibus kita berubah. Kita sebenarnya nak ajar budak-budak ni berani memberi pendapat. Even though you are young, muda, tak semestinya muda tu salah. Itu yang saya dapat daripada Cikgu Mariana tu. Dia kata kenapa silibus tu berubah adalah disebabkan zaman dulu adalah daripada zaman revolusi industri. Zaman revolusi industri sejarah kan, kita nak lahirkan ramai pekerja. Kita lahirkan ramai pekerja tu maksudnya kita nak lahirkan ramai orang yang mendengar kata, ikut cakap bos. Education yang dulu-dulu, okay, adalah begitu. Tetapi sekarang zaman dah berubah. Kita nak cuba cari orang muda yang boleh lead, bukan sahaja yang boleh mendengar kata, yang boleh bekerjasama dengan baik. So sebab tu silibus itu berubah, okay. Tapi again, education is something yang korang tak boleh tengok end product tu dalam masa satu hari. Education tu adalah something yang korang kena tengok 5 years from now. So kalau kita nak tahu silibus ni berkesan ke tak yang baru ni,
kita tak boleh dapat result tu sekarang. Result dia yang akan nampak 5 tahun akan datang. Sebab tu kadang-kadang education ni awak untuk orang yang kat luar dia tak nampak. Dia rasa macam silibus baru ni menyusahkan. Tapi sebenarnya education yang baru ni kenapa dia jadi banyak, kenapa dia suruh buat research adalah again dia nak lahirkan ramai generasi-generasi muda yang berani memberi pendapat, yang boleh lead. Bukan sahaja menjadi pak turut. Okay, so yang tu adalah something yang korang kena simpan dalam kepala. Kalau korang memberi pendapat, belajar macam mana, yang ini adalah, ini budaya sebab saya pun tahu. Macam saya muda dulu membebel, astagfirullahalazim. Zaman saya muda dulu, saya ada satu muka yang macam orang selalu ingat saya muda lagi tau. Selalu kena tahan kat JPJ, ingat saya tak cukup umur, bawa kereta, tu benda biasa. The thing is bila you guys ada satu muka yang sometimes muda, selalu orang macam merendah-rendahkan saya sebab rasa macam kalau korang muda, korang tak pandai. Kalau korang muda, korang mentah, korang tak tahu buat apa-apa. Tapi sometimes benda macam tu kita tak boleh buat lah. Maksud saya cuba tak buat pada orang muda lain. Ataupun satu, kalau kita memberi pendapat, pendapat kita tak sama dengan orang dalam meeting, orang akan rasa kita berhaluan kiri. No, korang kena belajar agree to be disagree. Maksudnya walaupun korang tak agree dengan pendapat tu, korang hormat perbezaan itu. Raikan perbezaan itu. Okay, everybody is different. So awak adalah generasi baru, generasi muda yang itu. So jadilah generasi yang itu. Maksud saya jangan jadi generasi yang orang Asia yang 10 years back tu. Jangan. Korang jadi orang yang respect orang, tak kisahlah dia umur muda ke tua, korang kena hormat dan berani memberi pendapat. Okay, so membebel. Okay, marilah kita teruskan. Astaghfirullahalazim. Okay, mari kita teruskan. Berdasarkan Rajah 8, kenal pasti jenis respirasi yang berlaku pada individu A dengan S. Tadi respirasi kita ada dua jenis. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah respirasi anaerob. Bayangkan Fatia yang khusyuk dan tawaduk baca buku kat situ, itu respirasi apa? Aerob ke anaerob? Aerob. Yeah. Ini adalah respirasi aerob. Kenapa respirasi aerob? Sebab ini bukan aktiviti cergas. So aktiviti biasa kita aerob, terrelax je. Maksudnya glukosa tu tunggu je oksigen sampai kat badan and then dia akan menghasilkan tenaga. Tapi kalau respirasi ni adalah respirasi apa? Respirasi Yes, respirasi and the aerob ataupun kita panggil fermentasi apa? Acid lactic. Very good. Fermentasi acid lactic. Now, nyatakan perbezaan. Okey, bila dia kata perbezaan, satu perbezaan, awak bagi apakah yang berbeza? Perbezaan antara respirasi aerob dengan anaerob. Okey. Apakah perbezaan dia? Respirasi aerob menghasilkan tenaga. hasilkan banyak. Kan? Okay, kenapa? Sebab kita nak buat perbandingan banyak tenaga berbanding respirasi anaerob. Oh, saya ada ingat cikgu penanda kertas ajar saya tau. Aerob. Okay, dia ajar macam ni. Kan dekat sini dia pakai huruf R dengan huruf S kan? Okay, dia kata macam ni, kalaulah in case ini adalah langkah berjaga-jaga masa periksa SPM. Dia kata kalau nak jawab jangan pakai yang ini. Kan tadi saya dah terbuat ni kan? Okay, macam ni pakai respirasi aerob dengan respirasi anaerob. Katakanlah kalau awak tersalah label, carelessly tersalah label. Sebenarnya dia kata to be safe, dia kata kat sini perbezaan yang dinyatakan dalam 8A1 kan. Awak pakai huruf je, simbol je. Contoh saya buat satu kan. Right. R akan menghasilkan lebih banyak tenaga berbanding S.
Dia kata, cikgu tu cakap, cikgu Madiana, nama dia Madiana, tak ingat yang ni Madiana Macang. Okey, dia kata takut masa periksa, in case, dia kata ini langkah berjaga-jaga precaution kalau macam saya kan, kadang-kadang saya careless. Tiba-tiba kat sini pula saya tertulis respirasi and aerob kan. Sini saya terbuat respirasi aerob. Katakanlah kalau awak tersalah, dia akan pangkah kat sini. Maksudnya awak akan dapat kosong kat sini. Tapi kalau awak buat huruf R ni, katakanlah awak tercareless, awak masih lagi boleh dapat markah kat sini. So dia kata cadangan dia, the best way kalau untuk teknik menjawab tu, dia kata kalau lah dia kata ada simbol, biasakan pakai simbol. Tapi kalau awak confident, jawapan awak betul, tak ada masalah. Okay, so itu adalah satu tips yang bagus saya rasa. Now, terangkan mengapakah kelesuan otot berlaku. Okay, first, kelesuan otot berlaku ni disebabkan ada banyak apa? Kelesuan otot ni banyak apa? Acid lactic. Yes, sebab asid laktik adalah banyak. Macam mana asid laktik tu adalah banyak? Sebab terangkan ni faktanya. Macam mana asid laktik tu adalah boleh jadi banyak? Asid laktik tu hasil daripada apa? glukosa. Glukosa macam mana? Glukosa betul. Tapi ayat tu tak penuh. Kalau Puan T baca tu tak boleh dapat. Dia pun tak faham. Macam mana nak buat? Glukosa Glukosa? di Di? diurai. Diurai. Glukosa respirasi aerob. Ini kan respirasi aerob ni pun dia melibatkan glukosa. Yang ini pun dia melibatkan glukosa. Tetapi kat sini glukosa ni tenaga banyak. Yang sini tenaga sedikit. Kenapa ada berlakunya perbezaan tenaga? Okay, so point dia macam mana? Lactic acid tu sebenarnya terhasil melalui lactic acid banyak kerana atau akibat proses fermentasi. Saya ambil fermentasi asid laktik. Ataupun awak nak cerita glukosa, awak nak kata pengoksidaan glukosa tak lengkap. Gitu. Okay. Now, so seterusnya. Sorry. Okay. Individu S. Okay, individu S ni tadi. Kan, yang ni kan macam ingat tak? Macam syuting, nampak Fatia terlentang. Lepas tu syuting cakap, jangan baring. Suruh tarik nafas, berjalan-jalan. Kenapa syuting suruh Fatia buat macam tu? Asal? Hutang oksigen. Sebab berlakunya hutang oksigen. Okay, keyword dia satu hutang oksigen. Tadi saya kata hutang oksigen tu macam mana kita boleh tahu ada berlakunya hutang oksigen? Hutang oksigen tu disebabkan oleh apa tadi? Bila banyak apa? Acid lactic. Yes, asid laktik. So asid laktik ni, asid laktik ni yang terlampau banyak, kita panggil dia sebagai hutang oksigen. So kenapa kita kena lari-lari tu? Kenapa kita kena berjalan tarik nafas? Menghela nafas panjang ni sebenarnya kita ambil apa? Kita nak apa? Gas apa? Kita nak gas apa? Oksigen. Yes, very good. Kita nak gas oksigen. So apa gas oksigen tu buat dekat asid laktik? Dia akan oksida asid laktik ni menjadi tenaga dan juga karbon dioksida. So, point dia. Baru jawab soalan. Korang buat je draft kat tepi tu. Lepas tu baru kita tarik. Kita tengok balik. Kita menghela nafas panjang itu dengan dalam untuk buat apa? Untuk mendapatkan oksigen. Very good. Untuk mendapatkan oksigen supaya asid laktik dapat diurai atau dioksida
menjadi menjadi tenaga dan karbon dioksida. Berjalan. Kenapa mesti berjalan? Berjalan tu untuk apa? Why you have to walk? Untuk kurangkan kekejangan. Bukan. Mengurangkan kekejangan. Yes, very good. Okay, Boleh. kalau berjalan, kita sebenarnya kita tengah aktifkan sistem apa tu? Kalau berjalan ni sebenarnya dia melibatkan apa? Yang ini sebenarnya kita nak ambil oksigen. Kalau berjalan, korang jangan baring, jangan jalan. Lepas tu dia urut-urut kaki. Itu untuk apa sebenarnya? Melancarkan apa? Sistem peredaran darah ke? Tak tahu. Melancarkan sistem peredaran darah. Sebab, tengok cerita dia panjang tau. Sistem respirasi, dia akan berkait dengan sistem peredaran darah. Bila oksigen tu dah ambil, sekarang oksigen tu nak sampai ke sel otot, dia perlukan sistem peredaran darah. Sebab tu dah ada kaitan kalau korang ngantuk, cikgu suruh buat senaman atau korang berlari ataupun minum air. Sebab korang nak bagi oksigen tu sampai ke sel otak tu lebih cepat. So therefore, bila korang mengantuk, korang kena walk. You have to walk, jalan. Bila korang jalan, jantung akan bekerja lebih kuat sedikit dan lebih banyak oksigen boleh sampai ke sel-sel yang kekurangan oksigen. Mengantuk adalah salah satu simptom disebabkan oleh sel otak kita kekurangan oksigen. Sebab tu kalau korang mengantuk, tapi kalau tak cukup tidur, sleep. Tapi kalau katakanlah korang tengah belajar and then ada suddenly rasa mengantuk, korang urutlah. Ataupun kadang-kadang kawan awak pergi urut-urutkan badan ke, ada yang saya tak pernah buat ni, ada orang dia letak minyak cap kapak. Saya tak pernah buat tu, tapi ada orang buat lah. Masa zaman saya dekat U dulu, kata dia ngantuk, dia letak dalam hati saya, kenapalah deres mata sendiri. Saya tak buat lah. Ada ke korang yang buat? Tak ada kot. Okay, itu zaman-zaman dulu dia buat macam tu lah kan, korang janganlah buat. So kita kata bila kita berjalan-jalan ni adalah untuk melancarkan sistem peredaran darah. So macam mana nak berjalan-jalan, melancarkan sistem peredaran darah supaya lebih cepat, korang cantikkan layar, cepat oksigen dihantar ke sel otot. So menarik nafas nak dapatkan oksigen. Tapi sekarang oksigen tu baru sampai ke paru. Kita nak sekarang oksigen tu pergi ke sel otot kaki. Okay, so siapa yang bawa tu pula? Yang ini. So ingat, ini oksigen diambil tapi sampai paru je ni. Kita berjalan ni pula, kita nak sampaikan pergi ke sel otot. So dari paru ke sel otot, ia memerlukan sistem peredaran darah. Okay, last sekali. Okay, now setengah bakteria boleh menjalankan respirasi yang sama seperti berlaku di sel otot. Contoh satu bakteria tadi apa? Satu je pun bakteria kita belajar. Lactobacillus. Yes, lactobacillus. Is it? Now, bakteria yang menjalankan respirasi ini hanya hidup dalam keadaan anaerob. Ramalkan apa yang berlaku jika oksigen dibekalkan. Persoalan ni. Okey, dekat sini dia kata yang ini sehari tu saya ingat dengan tingkatan 4 kita gaduh lama ni. Dia kata jawapan dekat sini adalah bakteria itu akan lemas dan mati. Okey. Katakanlah bila oksigen tu dibekalkan, yang ini saya kena tengok balik, dia ada dalam buku teks awak tau, buku teks tingkatan 4. Yang ni hari tu ada kumpulan how atau kumpulan who yang terang. Dia cerita macam kalau orang buat wine, dia mesti sama juga dalam kes ni tau. Dalam buat wine, kita tak boleh letak oksigen. Kalau kita letak oksigen, dia akan menyebabkan ada bakteria tu akan mati. Dia kata ayat tu kenapa dia akan cepat mati bila dia menjalani respirasi aerob, dia menghasilkan lebih banyak tenaga dan juga lebih banyak tenaga dan juga gas karbon dioksida. Dia kata gas karbon dioksida tu yang terlampau banyak, dia akan menyebabkan kawasan tu nak cakap lebih beresid. Bila dia beresid, dia menyebabkan
kawasan tu tak sesuai, maksudnya wine tu tak sesuai untuk bakteria tu. So dalam kes ni kita buat ayat cantik-cantik sebab saya rasa kalau saya tulis itu bakteria akan mati dan lemas. Korang faham tak? Sebab markah dia satu je kan. Bakteria mati dan lemas. Okey, saya cerita detail sikit. Mati dan lemas. Okey, kenapa dia mati dan lemas? Sebab macam ni tau. Bila glukosa dioksida menggunakan oksigen, dalam kes ni adalah laktosa tau. Laktosa akan dioksida oleh oksigen, dia akan menghasilkan tenaga dan karbon dioksida. Okey, so sekarang masalahnya sekarang adalah dekat gas karbon dioksida ni. Gas karbon dioksida ni kalaulah terlampau banyak, dia menyebabkan, sini kat belakang ni dia akan menyebabkan kawasan tu menjadi berasid. So asid yang tinggi, so gas karbon dioksida ni banyak, dia akan menyebabkan berasid. pH akan jadi rendah. So disebabkan pH tu rendah, ini yang menyebabkan bakteria tu mati. So boleh faham tak kenapa bakteria mati? Boleh. Sebab kalaulah soalan saya paling macam anti climax. Apakah jadi? Mati cikgu. Saya rasa dalam hati saya, ya Allah, kalau orang nak buat sijil kematian pun kita tak boleh tulis itu mati. Mesti doktor ke polis akan tulis sebab kepada kematian. Sesama juga dalam kes ni kan. So sebab kepada kematian adalah banyak sangat karbon dioksida. Sebab bila karbon dioksida banyak, dia akan menyebabkan pH tu berkurang. pH tu jadi rendah. So pH yang rendah ni menjadikan itu bukan pH yang sesuai untuk bakteria. Sebab tu bakteria tu akan mati. So far do you understand? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay. Now, so sekarang saya nak tengok kita ada berapa kumpulan. So saya dekat grup WhatsApp ni ke macam ni. Ya Allah, saya dalam hati saya kisahlah korang. Saya bagi peluang nak buat grup pun tak penuh. Lepas tu okay, yang ada kumpulan ni baru satu kumpulan je. Kumpulan Fatia. Saya nak 6 kumpulan. So basically ke korang sebenarnya dah reda ke korang sebenarnya tak kawan? Saya ada risau korang ada gap antara korang ni. Kawan. Kawan. Okay, so Umar nak grup mana Umar? Okay, saya ada kumpulan. Kumpulan satu, saya tulis sini Saya baru ada satu kumpulan ni. Kumpulan satu, saya baru ada Fatia, Fat, Mirza. Kumpulan mana? Adlin, Eli, dengan Syazwin, dengan Syaz. Ni kumpulan satu. Kumpulan dua? Farah. Siapa? Saya tanya Farah teruslah. Farah, nak siapa Farah? Cepat Farah. Mirza, Kalai. Okey. Kumpulan dua. Sekejap saya tulis sini. Kumpulan dua. Lepas tu satu lagi kejap. Saya suka yang macam ni. Kita try dulu tau. Kumpulan dua sebab macam saya kata. Hari tu saya buat kumpulan, saya rasa macam kesian kat ketua tau. Ketua seorang-seorang stres. Yang tak kisah tu memang tak kisah betul. Farah ketua Farah, Mirza. Saya tak ketua, Kalai ketua. Mirza N. Tak ada lah, Kalai tu lembut sangat. Kalai okey je kan Kalai? Okey. Baik, kumpulan 3. Saya tak kisah ahli dia cukup tak cukup. Janji kumpulan tu function. Ya. Jangan dia dah stres dah. Okey, kumpulan 3 dah siapa? Sekejap Okey, Bella. Saya panggil Bella, awak nak kumpulan dengan siapa ni? Fazni, Natasha ni siapa? Saya nak dengan Viga. Okey, alright. Okey. Sekejap, Bella sebut tau. Kumpulan ketua Bella. Oh, Vega. Lagi? Putri. Okey. Cukup? Tak tahu. Tak apa. Kita letak dulu Putri. Okey, Putri. Sebab dia zaman macam ni zaman stres tau. So saya kena tukar style sebab saya tak boleh compare dengan awak dengan UPSI sebab dia macam setiap anak dia beza-beza perangai. So saya tak boleh treat budak UPSI sama dengan budak UM. Actually it's different. So awak jangan rasa. Dan satu lagi, ingat tak saya kata raikan perbezaan. Kalau katakanlah awak tak sama macam style UPSI, it's okay. Kita berbeza, it's okay jadi beza. It's okay being different, okay? So sebab tu kita belajar pasal variasi kan. So raikan perbezaan. So no worries, okay? So kumpulan 4.
siapa lagi ni? Miza ni. Miza B. Arina Faisha. Alright. So korang semua memang suka 3 kan? Okay, Miza B, Arina. Kan seronok kan dapat geng yang macam ni. Kalau rasa saya bagi soalan susah pun korang tak adalah rasa macam ya Allah, ya Tuhanku. Tak ada kan? So kumpulan, saya nak kumpulan 5. Kumpulan 5 boys ada siapa ni? Dah pergi bercuti ke? Weh, syuting. Awak nak dengan siapa ni syuting? Syuting tak ada geng. Syuting saya seorang pun boleh cikgu. Syuting nak seorang ke syuting? Syuting. Boleh. Awak seorang? Serius lah syuting. Letak kat saya, letak kat saya. Terima kasih. Okay. So Farah ambil syuting. Okay. Kesian ambil syuting. Untung ambil syuting gila. Tak ni. So kumpulan lain. Syamil? Umar? Zafir? Inilah masanya. Kaki tu cikgu letak je sekali biar tersiksa. Kan? Ya, cikgu. Betul. Sekali. Tak, kita masa ni lah lelaki nak tunjukkan kehebatan dia kan. Selalu kita perempuan asyik overshadow dia. Betul tak? Yeah? Umar? Jimmy? Masa ni lah Umar kalau tak selalu sedih kan. Asyik dengan perempuan je. Ni lah, ni Zafir. Lukman. Kok 5 je kita. Sekejap. Umar, Jimmy, Syamil, Zafir, Lukman. Setuju Ajli. Kan? Mana tahu diorang antara diorang, mana tahu diorang dah hilang diorang punya rasa malu. Tahu diorang buat presentation lagi bagus dia budak perempuan. Okay. So kita ada Umar, Jimmy kan. Manalah tahu kan. Mungkin bila ada budak perempuan dia malu-malu nak menunjukkan diorang punya kehebatan. So inilah masa diorang nak tunjuk boys power kan. Okay. So kumpulan 5, Umar, Jimmy, Syamil, Zafir dan Lukman. Satu lagi kumpulan, siapa lagi yang rajin? Okay. Ni Iman Syazrina. Iman. Kumpulan 6. Iman. Astaghfirullahalazim. Awak ada ramai di sini. Awak ada. Angkut Iman. Cikgu Syafiq nak masuk mana? Saya okey. Syafiq nak masuk mana? Oh, ketua Iman nak siapa? Iman nak Syafiq. Siapa-siapa? Tak kisah, janji yang boleh buat kecil. Come on. Awak kena bagi tahu saya sebabnya yang ingat tak yang main bola tu awak. Saya coach kat luar. Saya tak nampak. So saya tak tahu actually in the field macam mana. So awak tak boleh tak kisah tau. Awak kena terus terang je. Jangan takut. Actually saya nak suruh buat macam ni. Korang jangan takut. Syafiq nak siapa? Syafiq. Dengan Farah dengan syuting boleh ke? Dengan siapa? Farah dengan syuting. Farah dah ada kumpulan lain. Farah tadi kumpulan berapa? Ambil lah 5. 5. Okey, boleh. Ketua Farah terima. Okey, so ambil dah stop. Farah punya kumpulan. Baik sangat Farah. Okey, so sekarang kumpulan satu lagi. Saidatul. Putera, ni dah. Aina Jiha. Satu lagi kumpulan. Saya nak siapa? Nisrina. Sai. Saya ambil Sai. Sai penolong kelas kot. Saidatul. Nak siapa Saidatul? Nak siapa? Cikgu, nak request. Lain tak cantik Cikgu nak request. Yes, nak request. Boleh? Nak letak seorang lagi ahli. Letak siapa? Nak letak seorang lagi ahli. Boleh? Nisrina. Alright, boleh. So nanti awak type kat situ letak Nisrina. So Sai nak siapa Sai? Come on Sai. Saidatul. Sai. Fatin Najiha. Apa Sai? Dia cakap siapa? Allah. Saidatul. Fatia. Najiha. Astaghfirullahalazim. Maafkan cikgu awak ya. Najiha. Lagi? Lagi? Saya tak tahu siapa lagi yang tinggal. Fatin Nadia.
Fatin kot. Fatin Fatin. Okay, yang lain nanti cari lain. Okay, so Alhamdulillah. So kita tengok kumpulan macam ni Jangan risau. Bagi saya bagi awak opportunity untuk you guys boleh dengan kawan-kawan awak. Tak. Maksud saya ada, setiap orang cara berbeza-beza tau. Ada yang cakap nanti dekat SPM, masa korang dekat U, dekat Matrix, korang tak boleh jumpa kawan korang. Korang kena asing-asing. Dalam hati saya dah masuk fasa, itu saya nak fikir nanti lah. Okay, nanti manalah tahu bila korang dah 18 tahun, budak-budak semua dah matang. Everybody's different tau. Awak tahu tak bila masuk U, bila masuk Matrix, semua orang berubah. Masa tu korang boleh rebranding diri korang. Daripada korang pemalu, korang boleh jadi orang yang sangat confident. So basically sebenarnya bagi saya yang itu tu saya fikir dekat U, dekat Matrix, itu belakang cerita. Saya rasa bila awak masuk U, masuk Matrix, korang dah matang. So maybe Umar dah jadi tiba-tiba MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Mana kita tahu kan? So kita tak boleh tahu benda tu, nampak macam pemalu, tiba-tiba awak tak dengar suara Syamil dekat Matrix ke, dekat U nanti tiba-tiba dia jadi MPP. Mana nak tahu kan? Alright, so kita bagi terus ni ketua Sai. Sai, disebabkan awak ni saya tak naklah kejam sangat tau Sai. So Sai dalam buku buat soalan 9A. Yang ni buat nanti tau. Awak snap je lah bagi saya. Kalau korang nak bagi dekat dalam Canva pun boleh. Sebenarnya saya suka lagi korang pakai Canva tu tau. Sebab dia ya. Apa? Tiba-tiba saya rasa bersalah. Kenapa? Nak tambah ahli ke? Nak tambah? Nak kurangkan. Astaghfirullahaladzim. Oh, okey. Tak apa. Nanti korang bincang dekat dalam grup yang korang bincang dekat dalam grup yang tak ada cikgu, korang bincang kat situ, everything. Sebenarnya saya rasa ada satu part tu, saya rasa ini adalah satu cara untuk korang nak solve the conflict without cikgu. Dan saya hormat je awak punya keputusan apa-apa. Bagi saya bila awak masuk U nanti pun it's going to be like this. Okay, tapi bagi saya macam saya kata kat U tak boleh dapat kawan, tapi itu macam saya kata tu kita fikir nanti Alright. So nanti benda tu boleh fix, ketua je tak boleh tukar. Tapi saya nak on the spot. Masukkan ni dalam grup saya. Oh nak ni dalam grup awak? Sebab boleh? saya originally memang 4 orang je. Boleh. Nanti dalam copy paste tu dalam grup WhatsApp tu tolong betulkan kat situ. Okay. Yeah. So Limit saya berapa ni? Limit berapa? Apa Farah? 5 dah lah Farah. Tanya je limit berapa? Dah tu. Tak, Farah ni baik betul lah. Besok kalau dia ni kan nampak kucing tepi jalan ke, nampak siapa-siapa ke kan, bagus Farah. Saya rasa maybe sebab sulung kot Farah. Betul tu penyayang. Penyayang. Saya punya penyayang dulu kucing dekat 6 bulan saya tak boleh kucing. Lepas tu satu lagi bila saya depressed, saya tak boleh kehilangan tau. Lepas tu kan agaknya Allah tu kesian kat saya kan. Tahu tak saya ditarik perasaan sayang kat kucing tu. Maksudnya lepas kucing saya mati tu, lama asyik nangis macam hilang boyfriend. Tak tahulah kan, ya Allah kan. Yelah ada orang cakap kucing je tapi saya tak tahu tau. Saya rasa depressed tau kehilangan tu. Waktu tiba-tiba tu lah lama tu kan saya dah tak ada perasaan nak ambil kucing lagi. So saya suka kucing tapi saya dah tak ada rasa gitu sebab the feeling of losing something saya tak boleh tahan. So na'udzubillah saya tak boleh lah. Nak cerita kehilangan tu saya tak boleh. Saya adalah seorang yang tak boleh. Dia macam mana kehilangan tu dia impact saya dalam sangat lah. Gitulah. Ada orang macam tu kot. Saya adalah orang itu yang akan fikir tu deep. Yang boleh nangis, saya mata menitik-nitik. Tu saya lah. Okay, so kita dah Yang ni Fat. Soalan C je tau. Soalan C ni senang tau. Soalan C awak je tulis X ni apa, Y ni apa, Z ni apa. X ni kalau jisim bertambah ni di dalam larutan apa. So dia rendam dalam larutan apa. Kalau jisim bertambah, larutan apa. Namanya larutan apa. Ni kalau jisim tidak berubah, apa nama larutan. Yang ni kalau sini tidak berubah, apa nama larutan. Lepas tu awak terangkan. Okay, so ni tak susah. Yang ini 10 ni sebenarnya senang je ni. 10 nak siapa? Jimmy Tadi ketua kita siapa? Jimmy Boys lah nak tunjuk dia punya ni kan, Jimmy. Kena bagi tahu tau boys. Jimmy, ni soalan ni 10. Sekejap, ini pun Jimmy.
Lepas tu soalan ni, C ni, tadi ketua saya dah lupa dah ni. Siapa? Farah belum Farah? Sini Farah. Ni senang Farah. Dalam nota saya ada bagi. Okey, so sekarang soalan 11 ni, 11A dengan 11B ni orang yang sama. Siapa yang saya tak sebut lagi? Sekejap. Bella. So, Bella dapat ni Bella, A1, A2, Bella. Okay, lepas tu kita ambil yang soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni siapa Mirza B. Saya rasa bila awak diberi peluang, saya rasa ada satu benda, bila korang diberi peluang bekerja dengan geng korang, saya tak rasa korang ambil kesempatan. Saya rasa bila korang kerja dengan geng awak, saya rasa korang rasa sangat appreciate dan korang akan bagi all out. Untuk saya lah, even though korang rasa pressure, korang tak rasa pressure tu is something yang tu burden yang korang rasa macam korang tak boleh tahan. Maksudnya kalau di stress pun bila korang stress dengan kawan, korang boleh tahan. Things like that. So kita cuba dulu, okay? So kita sampai sini. Yang ini adalah homework. You guys boleh buat kalau macam Bella kan. Bella suka Canva, boleh buat dalam bentuk Canva. Kalau korang nak tulis pakai tangan pun tak apa. Bagi saya again, raikan perbezaan. Saya tak nak fixkan satu cara. Kalau korang nak tulis pakai tangan and then tulis cantik-cantik pun tak apa. Kalau yang ini korang nak buat dia dalam bentuk minda pun is okay, tak apa. Suka awak. Tapi yang saya nak awak hantar dekat saya hari Selasa hari Ahad. Isnin kita ada kelas Ya Allah, jadual baru saya tak ingat lah. Tapi nanti awak bagi kat saya awal lah. Okay, so itu sahaja sebab sebenarnya saya ada meeting tu sebelah. Saya kena masuk meeting Zoom. So saya minta maaf atas segala kekurangan. Again, jangan risau. Make a difference. Jangan risau kalau kita tukar cara banyak cara. Life is like that. Kalau kita rasa benda tu